أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan syukur kepada Allah Taala. Hari ini kita dah masuk 24 Jamadil Awal 1444 Hijriah. Bersama hari ini iaitu 19 Desember 2022. InsyaAllah perkongsian kita meneruskan pelajaran telah lalu tentang meyakini Allah SWT telah menjadikan insan dan jin, ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Az-Zariyat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami telah jadikan, ingatlah kamu, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Mengenai perhubungan manusia sesama manusia, akidah dan tauhid menghubungkan dan mengikat mereka itu dengan dua kalimah syahadah, yaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Aku bersaksi mengaku tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi mengaku bahawa baginda Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ikrar seorang manusia yang sesama mengakukan akan Allah Ta'ala, mengaku akan Allah Ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, dan baginda Nabi Muhammad adalah orang yang sama-sama beriman dengan kita, Rasulullah SAW, dan sama-sama beragama dengan agama Islam, ya, agama yang diredai Allah Ta'ala, ya, di mana mereka berhubung sesama manusia dalam keadaan yakin berdiri akan hidayah oleh Allah ke jalan yang benar, bagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 101. Wa may ya'dasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, lurus. Maknanya kita berpegang dengan ajaran Allah SWT, kita meyakini, kita mengamalkan, itulah yang menjadikan satu pedoman untuk kita. Kalau kita mengakui ada Allah, kita mengakui tapi kita tak amal, yakin ada Allah, ada Nabi, ada semua, tapi kita tak amal, maknanya tak infiak, ya, tidak melaksanakan apa yang kita nak kotakan sebagai hamba. Sebagai seorang hamba, kena yakin bahawa kita ni hamba Allah. Satu masa kita akan kembali kepada Allah. Kita hidup di dunia, kerjanya adalah untuk ibadah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia untuk jadi bekal mati, itu je motifnya. Jadi kalau kita hidup ni tidak langsung, ya, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh baginda, maka kita rugilah, ya, perjalanan hidup kita rugi, kita tak manfaatkan, ya, rugi. Sebab itu apabila kita dapat manfaatkan kehidupan kita, manfaati ila, ya, amalan-amalan kita, beriman dengan yakin, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, barulah sejalan. Maknanya kita mengaku, yakin, kita buat. Tidak, ini yang kita nak. Maka hubungan manusia sesama manusia dalam agama Allah Ta'ala telah diikat oleh pegangan ilmu tauhid
akan menimbulkan semangat kerjasama mereka memperjuangkan hak agamanya dan kesuciannya dengan mengorbankan harta benda dan jiwa mereka kerana didorong oleh keimanan kepada Allah Ta'ala. Bila kita rasa kita kuat beriman kepada Allah Ta'ala, kita yakin kita kena kerjasama lah. Hidup kita untuk apa? Jangan kita hidup hanya setakat hidup, tak ada integriti kita. Kita nak ada integriti, kerjaya kita. Kita buat ibadah kerana Allah, kita penuhkan surau-surau masjid kerana Allah Ta'ala. Itu sebenarnya kita nak ajak orang pun, orang semua ada kan. Takkan kita nak dakwah benda agama Islam ni lama dah. Ya tak? Dia tok yang kita, bukan dia baru kita. Dia tok yang kita. Islam ni setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam ni satu kebenaran yang ditinggalkan untuk pegangan kita. Kita tak payah nak berdalih lagi sebenarnya. Ni ramai sekarang berdalih kerana hubun dunia, kasih kepada dunia, lupa tanggungjawab ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ramai hari ini minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ramai orang Islam mengaku Islam, beriman, tapi ramai juga yang tak solat. Betul tuan-tuan. Kita hari ni tengok kadang-kadang kita, alah kesian, tak solat dia. Sebab tak tahu je. Bukan letak dilaurkan. Dilaurkan di mana-mana pun. Agama Islam ni dah berkumandang dah. Jelas di zaman baginda Rasulullah SAW. Ya. Inna dina indallahi Islam. Ya tak? Jadi trust di sisi Allah Ta'ala, Islam itu jadi pegangan. Tapi kenapa masih kita, ya, di mana kelas-kelas Al-Quran, di mana kelas-kelas ilmu tauhid, di mana kelas-kelas ilmu tasawuf diadakan di masjid, di surau, dan di merata-rata kita mendengar dalam YouTube, dalam apa saja dakwah yang mudah. Tetapi kenapa kita masih lagi alfa? Masa lalai, lupa. Inilah sebab tidak ada keyakinan. Kita rasa kita tidak ada balak pada kita. Bila ada balak, kita ingat. Kita ni bila tak kena balak, kita lupa. Bila sakit kaki kena potong, baru Allah, kaki aku dah kena potong. Bagi Allah. Kalau kita nikmat makan sedap semua, kenduri, kendara sedap semua, lupa Allah. Betul. Ya. Mana-mana pun kita tengok. Tapi kalau kita sakit, baru Allah, sakit je kaki. Allah je lah. Allah tu sebagai kata sebut je, tapi tak melahirkan betul-betul, ya, dari keberadian kita, kepribadian kita sebagai hamba yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku tuan-tuan, benda-benda ni, ya. Jadi kita dah biasa, fitrah kita. Sebab itu Allah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah mereka. Itulah orang-orang yang benar-benar dalam pengakuan iman. Ni dalam kita melakukan ibadah kita, macam kita lah, ngaku beriman, aku beramal, tapi kita nak keluarkan impak sikit pun untuk mengikuti, korban pun payah. Kalau tak betul-betul, betul tuan-tuan, 700 ya, bukan sebulan, setahun. Payah tuan-tuan, betul tak? Ikut korban, itu ya hak Allah. Kita nak menyertai, Allah bagi ganjaran kat kita besar. Sebab itu Allah kata dalam firman-Nya, inna a'tayna kal kausar
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terang-terang. Ya. Berbagai nikmat yang kami telah berikan kepadamu. Ya. Berbagai nikmat, bukan sikit. Nikmat mata, nikmat lalu makan, nikmat ada keluarga, nikmat ada duit, nikmat ya kita boleh berjalan, nikmat kita boleh melakukan ya aktiviti kita. Nikmat itu namanya. Sebab Allah suruh impak sedikit untuk kita berterima kasih. Untuk terima kasih. Daripada sikit pendapatan kita kumpul. Kalau kita kumpul sebulan 50 cukup. Daripada 1 Januari kita simpan. Sebulan 50. Ya. 2 bulan dah 100. 3 bulan 150. 4 bulan dah 200. 5 bulan dah 450. 6 bulan dah 600. Banyak kan? 50 je sebulan. Kalau di sekarang bulan Disember ini dah masuk. Tak memberati bulan sebenarnya. Tapi jadi memberati sebab kita nak kumpul bagi sekali. Ya Allah. Nantilah sekali. Itu yang berat. Benar kita buat satu tabung. Tabung korban. Ya, buat tabung. Tabung korban. Tabung untuk derma. Buat satu tabung. Alah kita ada macam isi keropok-keropok tu kan. Bekas isi keropok kan jernih. Tapi kalau tak tengok pula nak ambil pula je tak. Ada duit gitu. Ya, tutuplah dengan kertas tu, plaster, lepas tu tulis itu tabung untuk korban. Betul tuan-tuan? Saya buat macam itu. Saya tak suruh orang, saya sendiri saya buat macam itu. Ya, tabung korban. Jadi kita letak. Ada duit 100 kita masuk 100 tidak. Lebih rezeki kita masukkan. Niat kita kerana Allah, untuk Allah. Sebab apa? Di situ kita dapat manfaatkan. Ya, daging korban tu, bulan korban. Bila dia agih, kita tak payah nak ambil lah. Ya. Kita tak tinggi, darah tinggi, jadi tak boleh nak ambil pun. Ya. Masuk tu. Serah kepada masjid, surau yang nak adakan korban tu boleh gitu. Satu keluarga, ketua keluarga cukup untuk memanfaatkan. Tak payah masuk semua. Ya, Islam menyuruh satu keluarga bertanggungjawab. Ketua keluarga. Siapa ketua keluarga? Suami lah. Ya, suami. Kita pastikan kita sebagai suami kita ikut korban tiap-tiap tahun. Caranya untuk supaya tidak kita raja susah, kita masuklah 50 bulan. Ada lebih kita masuk lebih cepat sikit tak? Sebab kena buat. Jadi tiap tahun kita rasa tak ada hampa. Tak ada hampa pengorbanan kita. Sebab itu Allah suruh. Tujuan memang kerana Allah, tapi untuk apa? Menyantuni fakir miskin. Betul tak? Menyantuni fakir miskin. Bagian kita 1/3. Kalau kita nak ambil boleh. Kalau tak ambil lagi bagus. Dah kita nak ambil pun, nak makan daging pun, kita dah darah tinggi. Tak makan pun. Ya, penuh peti ais itu. Okey, kita ambil untuk anak cucu kita ya. Gimana untuk cucu nak balik ni? Daging korban manis. Daging korban sedap, manis. Tapi jangan pula sebab manis tu kita ambil luar batas. Belum diagih kita ambil dulu. Ada? Tak boleh, haram. Belum berbagi dah dia ambil dulu. Kena ikut peraturan. Ini kadang-kadang ambil dulu.
Ada, bukan di sini, tempat lain lah. Dia ambil dulu. Kadang-kadang potong-potong. Daging yang paling sedap kat mana? Tak tanya. Daging A yang paling sedap. Tuan tahu tak kat mana? Kat mana? Pinang tak sedap. Peha tak sedap. Mana yang sedap? Di antara rangka ni, dia ada sedikit. Tu sedap. Memang manis. Tak percaya tuan ambil di antara rangka tu ada sedikit daging. Tak banyak mana. Ambil daging tu tuan goreng. Allah, tak payah bagi apa. Memang sedap. Tu namanya. Tu yang daging lazat namanya. Tu. Orang yang tahu je. Saya pun tahu daripada orang yang ahli penyembelih. Memang dia pengursus. Dia beritahu. Ya. Ini yang sedap. Itu tak sedap. Ya, itu tak sedap. Ni tunjuk yang sedap. Orang tak tahu, orang tak ambil pun. Sebab orang tak tahu. Kalau tahu, berebut tu, dia tak banyak. Ya, tak banyak. Dalam satu ekor lembu tu ada sikit. Di atas tulang rusuk tu ada sikit. Bukannya darah, itu namanya daging. Betul, lembut. Baik. Dengan tercantumnya perkara-perkara tersebut dalam hati seseorang tadi, akan timbul perasaan kasih sayang dan perpaduan umat dalam ikatan yang satu, yaitu ikatan ikhwah Islam, saudara. Ikhwatul Islam, persaudaraan dalam agama Islam. Allah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Kalau jiran kita bertelingkah, kita damaikan. Ya, cara baik. Jangan pula ni kita dah kawan-kawan damai, janganlah bertelingkah, kita berjiran. Jiran ini lebih daripada saudara, betul tak? Kita ni dekat ni lebih daripada saudara. Kalau kita meninggal, kita sakit, saudara kita duduk kat Johor, kat Negeri Sembilan, tak ada nak datang kita, tak berapa. Tunggu masa. Kalau meninggal pun dekat-dekat nak ke bumi baru ada tak? Jiran lah. Yang mandikan, yang kapankan, yang apa, jiran. Ahli-ahli jamaah surau ni. Apa yang kita rasa hebat sangat pun, dia tak? Itulah jiran. Sebenarnya bila kita rasa hubungan kita, silaturahmi kita dengan jiran tetangga, dengan ahli jamaah kita mesra, seronok. Ya, itu sebabnya datang sembahyang berjemaah seronok. Ada at-taksirul a'mal, dinamakan kemanisan dalam ibadah. Kalau kita tak pergi solat berjemaah, rasa tak seronok. Ya. Sebab itu ada talian ikhwatul Islam. Ya, ada hubungan persaudaraan Islam dengan kita berjemaah. Nah, sebab itu dalam kita berjemaah ni ada manfaatnya untuk hubungan kita sama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mengukuhkan keyakinan manusia kepada agama. Fitrah manusia yang hidupnya perlu beragama. Akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Islam selaku agama yang sesuai dengan kebiasaan atau fitrah manusia perlu dipandu oleh akidah agar mereka benar-benar menjadi seorang insan yang kamilah, yang sempurna, yang berasaskan akidah, pegangan yang kuat. Kerana dengan akidahlah seseorang manusia tadi menjadi orang yang beriman dan Islam. Pegangan.
Sebab itulah Rasulullah pernah datang kepada malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Apa dia soal? Khabarni ya Muhammad ma makna Islam, khabarni ya Muhammad ma makna iman, khabarni ya Muhammad ma makna ihsan. 3 perkara. Islam, iman dan ihsan. Islam ikutan syariat. Ya, itu Islam. Makna Islam sejahtera. Ya, Islam makna sejahtera, ikutan yang baik. Itu nama syariat Islam. Iman, keyakinan. Dalam kita mentawajuhkan diri kepada Allah, kita perlu mesti yakin. Kita sakit, Allah yang bagi sakit. Kita sihat, Allah yang bagi sihat. Kita bahagia, Allah yang bagi bahagia. Kita murah rezeki, hidup senang, Allah yang bagi rezeki. Jadi kita bulat hati semua kepada Allah. Sebab kita tak ada apa pun sebenarnya, kosong. Sebagaimana kita dilahirkan, memang yang ada tali pusat dan uri je. Yang kita duk bangga sangat ni apa? Tali pusat uri tu yang ada. Ya. Semuanya itu akan tertinggal, betul. Apa? Tak ada apa yang kita boleh bawa kecuali amal perpaduan kita. Itu sebab kita yakin Islam ni lah, Malaysia dan dengan perpaduan. Oh, sekarang ni perpaduan. Dulu warga Malaysia je lah. Dulu apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera dalam perpaduan. Wah, itu betul. Makna perpaduan, semua negeri yang kerjasama, itu perpaduan. Tidak kira apa, kita dari hijau, kuning, merah, ya, kerjasama, perpaduan. Sebab apa? Sebab berpunca daripada bila pilihan raya, semua tak boleh nak jadi. Kalau satu-satu parti tak boleh, tak cukup korum, ya tak? Tak cukup. Jadi kembali kepada Khalifatul Ula. Sampai Khalifatul Ula agung. Itu untungnya Malaysia, tidak kacau, tidak bergaduh. Ya, di Malaysia betul. Bila kita fikir betul, tidak ada. Tidak. Kalau dia sudah jadi, ya, jadi PM tu dah lah agak bagi peluang orang lain pula. Ya, dia tak nak, dia nak juga. Ya, jangan gitulah. Kita kena kembali kepada pemimpin yang besar. Dinamakan Khalifatul Ula. Bermula, ya. Siapa Khalifatul Ula? Yang dulu Khalifatul Ula ialah Nabi Adam alaihissalam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya tak? Sekarang ini Khalifatul Ula ialah siapa dia? Yang berkuasa, agung dan menteri apa ni? Bukan menteri apa ni? Sultan. Kita ada sultan. Tuh, jadi kita tak jadi berkelayan. Gaduh inilah tak puas hati. Tak? Bila tak puas hati kita jadi meroyan. Baik. Dengan itu, seseorang yang beriman dan Islam yang tidak berasaskan keimanan, kepercayaan, ya, keimanan dan keislaman mereka dengan akidah, keyakinan mereka kepada agamanya tidak kokoh kerana tidak ada panduan dan asas yang boleh mengukuhkan mereka itu kepada beragama, di mana keimanan, keislaman mereka dengan mudahnya boleh diselewengkan oleh mereka yang memang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan akidah orang-orang yang beriman dan Islam. Ini kita ni kadang-kadang lupa. Ni. Berapa malam dah kita banyak tumpukan sampai malam sanggup bangun, tapi qiyamul lail tak buat lagi. Tengok Allah. Saya semalam aja yang tengok betul-betul.
tengok final baru saya tengok. Awal-awal tu tak ada lah. Final betul kita tengok. Tapi kemenangannya tidak melalui gol. Dua-dua pandai buat gol, tetapi kekalahannya melalui tendangan penalti. Tu di sini ke? Tu penalti dia kalah. Yang susah payah nak masukkan gol tu, boleh 3 sama pula. Kadang-kadang kita berfikir, jadi akhirnya las tak boleh, tambah masa pun tak boleh, tambah masa pun tak boleh. Dan siapa ketuanya yang membolehkan itu? Iaitu hakimnya. Ya, siapa hakimnya? Yang pengadil lah kata boleh. Dah tak boleh juga, 3 kali buat, tambah masa tak boleh, tendangan penalti. Nasib lah tu. Tak? Rupa-rupanya seorang saja yang boleh berjaya daripada France. Itu yang banyak masukkan gol pun dia seorang tu. Baru tahu. Kita ingat dulu Morocco boleh menang tak? Adalah sujud sikit, tapi apa nak jadi lah. Tapi tetap yang menang tu melalui penalti. Jadi kita kata tak puas lah, ya tak? Bersungguh-sungguh juga. Itulah penentuan Allah sebenarnya. Bila kita kembali penentuan Allah, dah usaha dah nak masuk gol, tak boleh juga. Tak boleh juga. Penentuan Allah. Penalti. Dah usaha juga, pergi balik ke Perak. Bagai kewajipan mengundi kat Perak. Saya ni pergi ke Perak. Tuan-tuan balik kat mana tak tahu. Saya undi kat Pekan Datuk. Tapi semua tak boleh juga memimpin. Semua tak boleh. Lala. Penaltinya ialah kepada kebahaduli. Itu penalti lah tu. Dah sepakat mesyuarat, maka siapa dia? Sebab kita kena yakin benda-benda itu kena kembali kepada Allah. Betul. Jangan kita kata, walah apa dia kasih. Tak. Sebab kita, bila kita mengata sama manusia, mungkin Allah atur lain. Sebab itu Allah kata dalam surah Ar-Rahman 31 kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Supaya ingat, ada berbagai-bagai nikmat yang telah kami berikan di antara kamu, kamu masih mendustakan lagi kami. Kita dustakan Allah ni. Apalah ni? Apalah ni? Ya tak? Bila kita kembali kepada Allah, taklah jadi perkelahian. Itu semua rancangannya Allah yang merancang. Kita hanya mengusahakan. Oleh yang demikian adalah fardu ain, yakni wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang sempurna akal. Lelaki dan perempuan mempelajari ilmu akidah, aqaidul iman, ilmu tauhid atau menjaga dan mengelakkan diri mereka dari etikot-etikot yang salah, yang batil dan yang boleh merosakkan akidah. Aduh, kena kembali kepada Allah. Allah ini Allah punya kuasa lah. Kita tak boleh buat apa. Ya. Mengenai mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid secara mendalam dan lebih luas lagi, lebih dari keperluan fardu ain, hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, iaitu apabila sesudah ada di antara orang-orang Islam yang tempat mereka yang mengetahui masalah-masalah aqaid ataupun akidah, ilmu tauhid yang lebih mendalam dan lebih luas, gugurlah fardu fardu mempelajari ilmu akidah dan tauhid secara mendalam dan luas tadi ke atas orang-orang Islam. Ada orang kita dah ada dah. Siapa dia? Bukti. Dia orang-orang alim.
Tak ada. Tak jadilah jadi fardu ain bagi kita. Kalau tak ada langsung. Jabatan mufti tak ada, jabatan agama tak ada. Kita kena mencari bagaimana kedudukan kita. Sekarang luas. Di mana-mana ada pelajaran ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu fiqh, kepahaman hukum. Cuma ada. Hanya kita nak hadir tak hadir. Ya, bila tak hadir Allah dia. Dan bila kita hadirkan diri, baru manfaatnya ada. Kalau tak hadirkan diri, tak datang langsung, mana nak dapat manfaatnya? Ya, tak ada manfaatnya. Sehubungan dengan ini, perlu dinyatakan bahawa maudhu' asasi di dalam Al-Quran ialah maudhu' ilmu akidah, aqaidul iman atau ilmu tauhid. Ini dapat dibuktikan bahawa setiap lembar di dalam kitab Al-Quran terdapat seruan Allah mengajak manusia beriman kepada Allah atau malaikat. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu, firman Allah, sami'na dengar, wa ata'na ta'at. Jadi kita kenalah. Bila wa qalu, firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu mendengar, pelajari ilmu tauhid, ilmu akidah dan mentaatinya. Barulah jadi. Berdasarkan fakta-fakta inilah ilmu akidah atau ilmu tauhid menjadi suatu ilmu yang mengukuhkan keyakinan manusia beragama, dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf, orang yang sempurna akal, wajib mempelajarinya. Orang yang sempurna akal maknanya dia kena belajar, kena tahu ya apa dia sifat yang wajib diketahui, berapa yang harus, berapa yang mustahil, mesti tahu. Ya, sebab itu tanggungjawab kita, namanya mukallaf, supaya syahadah mereka itu betul, Islamnya betul, imannya sah, dan amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana dengan mengetahui dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada agama dan kebijaksanaan dan nasihat pelajaran yang baik, di mana dalam ilmu akidah dan ilmu tauhid itu didapati dalil-dalil dan hujah-hujah untuk menetapkan dan meyakinkan akidah seorang itu, mengajak mereka beriman. Ada. Jadi sebulan tu mati, meninggallah dia. Macam mana dia meninggal? Itu ajar. Yalah. Ada orang meninggal aksiden, ada orang meninggal kerana apa? Sakit, terkejut, tendang bola tak masuk, dia pula terkejut mati. Aduh. Macam-macam ajal ni. Ada yang ajal kerana sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, ya, macam-macam, ya, itu ajal. Itu memang menjadi satu kepastian yang kita wajib meyakini. Ya, kita akan satu masa kita akan kembali kepada Allah. Satu masa kita akan bersua kembali. Di dunia kita bersua, nanti di alam kubur pun kita bersua. Betul? Ya, alam kubur kita bersua juga. Ya, hanya lain kampung pun. Ingat alam barzah tu habis saja, tak ada. Roh kita akan bertanya. Simpulan tu baru di ke bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya daripada seksyen 2. Oh. Itu roh tanya, kenal tak? Kenal tak? Siapa? Imam Anas. Oh, kenal. Oh, dia tu dah kahwin ke belum? Roh tu bertanya. Contoh. Yang saya tahu dia tak kahwin lagi. Dia. Roh tu bertemu. Islam sesama Islam. Itu dah mahablu minan nas. Roh pun. Bukan kita hidup kat dunia aja. Bila kita dah mati alam barzah, kan kita berjiran dekat.
Haji duduk mana? Kau duduk mana? Roh bertanya. Ingat roh tak? Haji kita tak nampak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada benda yang ghaib. Roh kita mana nampak? Ya. Kita dapat haji mana? Roh ni nampak tak? Keluar masuk. Tak nampak? Tak nampak. Roh kita tak nampak. Kita tidur, roh kita keluar. Tak. Datang rumah, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya bilang, oh, di mana datang? Roh. Ingat, roh ni tetap. Dia akan keluar, dia akan balik. Yang bila keluar, dia tak boleh balik. Itulah innalillah tu. Tak boleh nak balik. Lupa di jalan, nak pergi balik Sentul tu, lupa dah. Contohlah. Sebab dia makhluk. Tak mustahil makhluk semua akan begitu. Bukan alam dunia saja kita bergaul. Alam barzah pun kita, roh kita, badan kita dah tak ada. Nanti alam akhirat kita berjumpa juga. Tapi masa itu masing-masing dengan amalan. Tak pedulikan pun. Kalau jumpa Haji Banak pun saya tak peduli dah. Masing-masing kita dah tengok. Kita punya segmen itu kita, keputusan kita, apa dia. Dah tak tentu hala dah. Dan itulah, insyaAllah kita sambung akan datang. Perbincangan dan kesimpulan kepentingan akidah dalam Islam. Aku li qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.